محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله
عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dirahmati sekalian, tuan-tuan ya, yang mendengar, yang mengikuti siaran ini, alhamdulillah. Malam ini kita nak bincangkan, tuan-tuan puan, satu tajuk yang rasa very current. Tajuk yang kemaskini, tajuk yang terkini, tajuk yang saya rasa tidak jauh daripada tuan-tuan, tak jauh daripada puan-puan. Tuan-tuan, dan tajuk itu ialah tentang kesihatan mental, tuan-tuan, kesihatan mental. Dan kesihatan mental ini dihubungkan dengan situasi semasa di Singapura pun serupa, di Malaysia pun serupa, di negara Asia pun serupa, di Barat pun serupa, di mana-mana dulu ini, tuan-tuan dan puan, telah mencakupi hampir seluruh benua-benua yang ada di dunia ini, insya-Allah, iaitu COVID-19. Dan dalam kes Malaysia dengan lockdown dan berbagai-bagainya, sudah tentulah sejak bulan Mac ya, tahun 2020 dan hampir menjelang kepada 2 tahun sekarang ni, kita berada dalam keadaan COVID, dan ada masanya kita ada dalam keadaan lockdown dan sebagainya, sudah menimbulkan banyak sebenarnya tulisan-tulisan yang terakhir pun ditulis, menimbulkan banyak kesan-kesan yang agak negatif dalam kehidupan kita. Misalnya antaranya kesannya ialah kesihatan mental ya. Timbul soal depression, soal dengan kemurungan, soal yang akhirnya sekali, yang paling teruk sekali, tuan-tuan dan puan, yang sedang melanda kita sekarang ni ialah hal-hal mengenai suicide, membunuh diri. Apa ni yang saya baca, yang terakhir statistik yang saya baca, 266 pembunuhan diri berlaku, suicide berlaku daripada bulan Mac, tak salahnya sampai bulan Oktober. Daripada 266 itu, kalau tak silap saya dalam tulisan itu disebut ada majoriti 60% daripada orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, muslim macam tuan-tuan dan muslim macam saya. Jadi tuan-tuan dan puan, ini tidak pernah berlaku dalam sejarah kita, tak pernah berlaku dalam sejarah di mana orang-orang Islam mengambil nyawanya sendiri, tuan-tuan dan puan, ya, dengan terjun bangunan, terjun ke sungai, terjun ke laut, ada menggantung diri dan sebagainya, akibat daripada tekanan-tekanan. Antara tekanan-tekanan itu ada kaitan langsung dengan COVID-19 dan juga tentang lockdown yang sedang kita hadapi. Dan tuan-tuan dan puan, kalau ini tidak dibincang, ini tidak dibawa kita berunding bersama-sama dengan masyarakat,
Ini tidak dibentangkan dalam masyarakat. Takut tuan-tuan dan puan-puan, di peringkat diri, di peringkat family, di peringkat community, di peringkat masyarakat, takut. Kalau ini tidak ditangani, kalau ini tidak dipersoalkan, kalau ini tidak diperbincangkan, takut dalam senyap, separuh senyap, dalam bising, separuh bising dan sebagainya, benda-benda yang tidak diingini akan berlaku, umpamanya melarikan diri, umpamanya tuan-tuan dan puan mencederakan diri, umpamanya tuan-tuan bergaduh tak habis-habisan, umpamanya pergi minum minuman keras, umpamanya pergi night club dan sebagainya, umpamanya mencari-cari escapist, dan untuk kita mengubat hati yang luka, hati yang berbagai-bagai timbul hasil daripada antaranya hasil daripada direct consequences of COVID-19 dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita bincangkan. Sebab itu saya kata tadi awal-awal, tajuk pada malam ni current, tajuk malam ni terkini, tajuk malam ni melibatkan tuan-tuan, tajuk malam ni melibatkan saya dan sebagainya. Okey, malam ni tuan-tuan, kita ada 2 tetamu. Sambungan daripada minggu lepas. Tuan-tuan, yang pertama ialah Dr. Bibi Jan Muhammad Ayub, seorang intelektual, seorang yang terkenal banyak dalam kerja-kerja masyarakatnya, kerja-kerja dakwah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, bukan saja di bumi Singapura, bahkan di luar daripada bumi Singapura dan sebagainya. Alhamdulillah, Dr. Bibi Jan Muhammad Ayub yang bersama dengan kita minggu lepas, bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan, kita seronok sangat kita dapat Dr. Bibi Jan bersama dengan kita. Dan seorang lagi tuan-tuan yang memang sudah menjadi sebahagian daripada kita, teman kita, sahabat kita, orang yang bagi rujukan kepada kita, tuan-tuan dan puan, yang berbahagia, kita ada Dr. Rahimi Muhammad Saad daripada Fakulti Pendidikan Universiti Malaya Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya nak namakan sebagai Dr. Bibi Jan sebagai ahli panel yang pertama, kemudian tu Dr. Rahimi sebagai ahli panel yang kedua, berbeza dengan minggu yang lepas di mana Dr. Rahimi memulakan perbincangan. Kali ini minta Dr. daripada Singapura kita ni untuk memulakan perbincangan, insya-Allah. Kalau nak memukadimahkan sekitar dalam 5-6 minit agaknya doktor, kita nak buat 4 round tuan-tuan. Kita nak buat 4 pusingan. Saya harap setiap kali ahli panel dapat berikan responnya mungkin dalam masa 5-6 minit ataupun maksimumnya 2 minit. Baru kita boleh buat 4 pusingan, insya-Allah. Agaknya bagaimana kita yang paling cantik nak memulakan perbincangan ini? Kalau misalnya mental health ataupun kesihatan mental dalam konteks suasana terkini, iaitu COVID-19 dan lockdown yang telah berlaku di Malaysia dan di mana-mana juga dalam dunia sekarang. Apa mukadimah yang paling menarik agaknya Dr. Bibi Jan? Sila. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam saya ucapkan kepada Datuk yang saya hormati, begitu juga dengan Dr. Rahimi yang saya kasih, sama-sama dengan semua rakan-rakan, ibu bapa, saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah, terima kasih. Kita syukur pada Allah pada malam ni kita dapat bersama lagi, dan terima kasih saya kepada Datuk Dr. Hassan Ali kerana sudi mengundang saya berkongsi sedikit ilmu, sedikit pengalaman yang saya ada. Sama-samalah kita membincangkan tentang topik ni. Saya rasa kesihatan mental ni dulu tak begitu sangatlah terselah dari segi kepentingannya, ruang skop, lingkup perbincangan kita pun tak meluas. Tapi sekarang ni, pendek kata, segala perbincangan mula dengan kesihatan. All wellness, kesihatan baik, kesihatan fizikal, kesihatan mental dan juga kesihatan rohani, spiritual. Kerana kita ni, kalau kita tengok, kita dicipta oleh Allah mempunyai 3 unsur yang penting lah, jasad, rohani dan juga akli. Jadi ketiga-tiga ni mesti kita jaga supaya tidak ada sebarang kegenjutan dari segi pembangunannya. Jadi kalau kita nampak kesihatan mental ni, kita kata pepatah Inggeris mengatakan no health without mental health. Maknanya kalau kita tidak walaupun badan kita sihat, kita boleh lari, boleh bikin triathlon dan sebagainya, tapi dari segi mental kita agak tidak begitu mantap, kita rasa kita mudah goyah. Jadi kita kalau boleh kita nak ke semua aspek, spiritualnya, fizikalnya, mentalnya mesti nak sama-sama kuat supaya insya-Allah kita dapat berfungsi dengan lebih baik.
Jadi kalau kita tengok, saya mulakan juga, walaupun kita semua tahulah apa makna kesihatan mental tu, apa istilah definisi kesihatan mental, cuma saya nak ulangkan balik untuk kefahaman kita. Jadi kita semua mempunyai kefahaman yang sama. Mengikut World Health Organization, kesihatan mental ni ada 4 ciri orang yang mentalnya sihat. Pertama, orang itu dapat berfungsi, memenuhi keperluan dia, memenuhi kepentingan dia dan kebolehan dia, kemampuan dia. Dan maknanya kalau dia tu menjadi seorang bapa ataupun ibu ataupun seorang profesional, apa sajalah yang peranan yang dimainkan, dia dapat memenuhi peranan itu. Itu satu, ciri pertama. Ciri kedua, dia dah mampu mengendalikan stres yang biasa. Stres yang kita stres ni tak boleh dielakkan. Apa daripada perkara yang sekecil-kecil sampai perkara besar-besar. Kadang-kadang kita, maaf cakap, kita sakit perut nak buang air pun kita stres. Tak buang air pun kita stres. Perkara kecil seperti itu boleh membuatkan kita stres. Apa lagi kalau kita bawa kereta, traffic jam, kalau kita ada anak bising, menangis, meraung, ini semua boleh menjadikan kita keadaan stres. Jadi orang yang kesihatan mentalnya ada, insyaAllah, dia bukan saja dapat berfungsi memenuhi peranan dia dalam apa bidang sekalipun, malah yang kedua dia dapat menangani apa bentuk stres yang seharian. Okay. Yang ketiga, dia dapat menjalankan tugas tanggungjawab dia dengan secara produktif, dan yang akhir sekali ialah bukan saja dia mampu menjalankan tugas dia, malah dia dapat menyumbang, memberi contribution pada keluarganya, pada familynya, pada masyarakatnya. Jadi itu 4 kriteria utama yang boleh kita gunakan sebagai kayu ukur untuk memastikan kita sama-sama memahami orang ni memiliki kesihatan mental literacy, mental health. Di satu spektrum yang lain pula, penyakit mental. Jadi kadang-kadang orang salah faham. Kalau penyakit mental tu lain. Itu kalau macam bila seseorang tu dikatakan menghadapi penyakit mental atau people with mental illness, mereka biasanya menghadapi, biasalah kita dengar istilah-istilah seperti OCD, Obsessive Compulsive Disorder, bipolar, personality disorder, anxiety disorder. Ini dah kira betul-betul menghadapi penyakit dari segi pemikiran dan sebagainya. Dan mereka ini akan diberi rawatan yang sepatutnya oleh pakar-pakar gaji jiwa, doktor psychiatric treatment. Jadi ini kalau kaedah yang mereka gunakan biasanya kaedah pathological. Dan biasanya kalau kita nak tahu sama ada kita ni kalau dalam seminggu 2 kita rasa memberang atau kita rasa stres, kalau seminggu 2 tu kita rasa kita bukanlah menghadapi masalah clinical mental health issue. Biasanya orang yang mengalami mental health problem ni, dia mempunyai masalah yang sama serupa paling minimum dalam jangka masa 6 bulan. Jadi kalau ada kesinambungan masalah ni berlanjutan, barulah kita boleh mendapatkan rawatan psikiatrik. Kalau tidak, saya rasa kita jangan begitu sewenang-wenang hanya mengatakan aku ni ada disorder, aku ni ada penyakit murung, aku ada depression. Kadang-kadang percakapan yang keluar dari mulut kita ni boleh menjadi doa. Jadi kita kalau salah-salah label, baik untuk diri sendiri atau untuk anak-anak kita atau ahli keluarga kita, jadi kita mesti berhati-hati. Wallahualam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ya, dalam masa yang singkat, Dr. Bibi telah memberikan kita, tuan-tuan, definisi mengenai apa yang kita nak bincang malam ini, tuan-tuan. Satu definisi apa yang dikatakan kesihatan mental itu. Alhamdulillah, tuan-tuan, di mana boundary-nya yang dikatakan kesihatan mental, di mana boundary-nya yang di luar dikatakan kesihatan mental. Dan kita tidak boleh tak boleh campurkan semua sekali. Tapi yang kita bincang malam ini ialah kesihatan mental, tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian tu Dr. Bibi telah memberikan ciri-ciri. Ada 4 ciri tadi yang disebut, tuan-tuan, yang memenuhi ialah yang memenuhi kehendak-kehendak kehidupan kita tu dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Kemudian menangani stres, kemudian tu produktif, dan lepas tu tuan-tuan dan puan dapat menyumbang, dapat menyumbang kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada komuniti dan masyarakat dan sebagainya. Ini adalah di antara perkara yang tuan-tuan yang ada, yang patut dipikirkan, yang patut dipersoalkan, dibincangkan bila kita membincangkan tentang kesihatan mental ini. Dan tuan-tuan,
dalam satu parameter yang rigid macam itu, tapi dengan pendekatan yang utama, pendekatan yang rasanya yang primary untuk kita melihat perkara ini dan menangani perkara ini. Okey, saya nak pergi kepada Dr. Rahimi. Doktor, ya, dengan semuanya sekali ini, kita dikehendaki membudayakan satu budaya yang agak asing kepada kita. Nama budaya itulah new normal. Ya. New normal maknanya normal yang baru. Ya, normal yang baru. Kalau kita tengok ya dalam kehidupan kita ni, segala-galanya sejak hampir 2 tahun ini, kita terpaksa dirangkakan, dijadualkan, dibentukkan, distrukturkan untuk mengikuti yang new normal. Tak biasa pakai mask, kita pakai mask. Tak biasa basuh tangan kerap, kita basuh tangan kerap. Tak biasa saya pakai sanitizer, kita pakai sanitizer. Kerana tak biasa kita jarak 1,5 meter, kita jarak 1,5 meter. Kerana tak biasa kita makan tidak restoran bawa anak-anak biasa makan, sekarang tak boleh makan dine in, tak boleh di restoran dan sebagainya, kita boleh take away saja. Berbagai-bagai. Sehingga kita nak isi minyak dari ke Malaysia ni, nak isi minyak petrol sekarang pun kita pakai glove. Sebab tuan-tuan, daripada nozzle tu, yang nozzle yang nak gunakan untuk masukkan petrol tu dipegang oleh berbagai-bagai tangan, berbagai-bagai jari dan sebagainya. Kok ada di antara jari itu orang yang memang positif ataupun memang orang yang kalau tidak positif pun yang tuan-tuan dan puan yang disyaki sudah mempunyai ciri-ciri positif dalam rangka pandemik yang sedang dihadapi ini. Jadi dalam keadaan new normal ini, ramai orang, ada orang boleh cope, ada orang boleh sesuaikan diri dengan mudah, ada orang boleh so and so, ada orang sukar untuk menyesuaikan diri. Kerana benda-benda ini tuan-tuan dan puan ialah di luar daripada normal kehidupan kita ni. Itu yang nak dinormalkan, the new normal. Itulah normalization itu nak dibaharukan dalam kehidupan dan mengubah keadaan the fabric of our culture, the fabric of our life. Jadi macam mana agaknya Doktor dengan perubahan yang sedang dihadapi sekarang ini, apa kaitannya dengan mental health dan bagaimana kita melihat seterusnya? Agaknya ini masih konsep lagi. Pusingan pertama ini masih konsep, pusingan 2 nanti kita tengok macam mana pendekatan Barat, macam mana pendekatan Islam, macam mana menangani mental health dan sebagainya. Sila Doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Hassan di atas peluang yang beliau berikan kepada saya pada malam ini untuk memperolehi manfaat daripada perbincangan yang kita jalankan pada malam ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Bibi Jan yang sanggup bersama-sama dalam sesi perbincangan pada malam ini. Walaupun kita datang dari negara yang berbeza, tetapi insya-Allah sama-samalah kita manfaatkan ruang dan teknologi yang ada ini supaya kita boleh mencari sesuatu yang boleh memanfaatkan untuk masyarakat Islam di rantau ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, tajuk yang kita bincangkan pada malam ini seperti disebutkan oleh Datuk tadi, bahawa tajuk yang sangat kita katakan relevan dengan perkembangan semasa yang sedang kita lalui pada hari ini. Melihat kepada apa yang sedang berlaku di luar sana, kita dapati bahawa ianya sangat wajar untuk dibincangkan dengan lebih meluas supaya kita dapat melihat dalam perspektif yang mungkin boleh kita anggap sebagai holistik ataupun integratif. Kerana melihat perkara ini, saya rasakan sukar untuk kita nak menyelesaikan hanya dengan sekadar membicarakan daripada perspektif penjelasan syarak semata-mata. Kerana kita juga perlu kepada penjelasan perubatan seperti mana yang disebutkan oleh Berbahagia Doktor tadi. Mana WHO sendiri ada memberikan kepada kita definisi 4 asas ataupun 4 elemen asas yang membolehkan seseorang itu dianggap sebagai sihat dari segi mentalnya. Dan agama juga ada penjelasannya. Jadi bermaksud kalau kita mampu mencari kesepaduan di antara kedua-dua elemen ini, maka insya-Allah kita harapkan kita mampu mengemukakan kepada masyarakat
suatu cadangan penyelesaian yang boleh membantu dalam kita katakan menyelesaikan tekanan-tekanan yang terpaksa kita hadapi ya, dalam suasana baharu yang disebutkan oleh Datuk tadi. Kita tidak nafikan ya. Maknanya kalau kita melihat kepada peristiwa yang sedang berlaku sekarang ini, maka kita akan dapat membina satu keinsafan dan juga satu proses untuk kita memahami tanggungjawab hidup kita sebagai seorang hamba. Saya rasa ya tidak pernah terbayang dalam pemikiran kita, walaupun apabila kita merenung kembali kepada sejarah. Ya, kita pernah sebab kita sebelum ni saya rasa kita tidak pernah berbincang ataupun melihat secara serius sejarah-sejarah pandemik yang pernah berlaku dalam masyarakat yang melibatkan kematian puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan ringgit. Tetapi bila berlakunya pandemik COVID-19 ini, maka barulah kita lihat pada sejarah, kita dapati bahawa sebenarnya ini bukan peristiwa pertama yang sedemikian. Tetapi dalam pemikiran kita yang tidak pernah tahu tentang itu, mungkin Datuk dan juga Doktor, saya rasakan tidak pernah terbayang dalam pemikiran kita bagaimana suasana kehidupan sosial kita boleh berubah. Mungkinlah kita kata tidak sekelip mata, tetapi dengan keadaan yang sangat segera, dia mengubah rutin dan juga kebiasaan ataupun normal kehidupan kita yang membawa kepada yang Datuk sebutkan tadi, new normal. Kita dah hidup, Datuk, bayangkanlah kalau saya umur orang lelaki dia tak sembunyi umur, Datuk. Umur saya tahun ni 47. Jadi 47 tahun hidup ni, Datuk. Sebelum ini kita kata berkumpul dengan kawan-kawan sambil minum kopi, bercerita, tak kisahlah apa yang kita bincangkan. Kalau yang kaki bola, cerita pasal bola dan sebagainya, itu adalah normal dalam kehidupan kita. Tapi bayangkan hari ini kita sudah tidak mampu lagi buat sedemikian. Begitulah juga dengan kita kata kalau yang masjid dan surau, yang kita katakan menjadi ahli masjid dan surau. Kebiasaannya dahulu boleh katakan setiap malam mereka akan berada di masjid, maksudnya daripada pukul 6.30 petang sampailah pukul 9.30 ataupun pukul 10 malam. Mereka akan berada di masjid kerana di antara maghrib dan isyak sentiasa diisi dengan program-program keagamaan. Tetapi sekarang ini situasi itu tidak lagi berlaku. Jadi maknanya perkembangan yang sedang kita lalui ini adalah satu perkembangan yang sangat berat untuk kita yang pertama fahami. Kemudian yang keduanya untuk kita dapat menerima dengan hati yang terbuka. Tetapi Islam memberikan kepada kita satu pandangan. Kalau kita baca Al-Quran sebagai contohnya, dalam surah Ali Imran ayat 191. Bila Datuk sebut tentang new normal tadi itu, saya teringat dengan ayat ini yang mana Allah menyifatkan tentang bagaimana sikap orang mukmin, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang mukmin ini kata Allah adalah mereka-mereka yang yadhkuruna Allah, sentiasa ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan, sama ada mereka ini dalam keadaan berdiri, sama ada mereka ini dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, hatta dalam keadaan berbaring sekalipun. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berfikir tentang apa yang berlaku di antara langit dan bumi. Maknanya di antara sampai daripada langit sampai ke bumi itu mereka sentiasa berfikir tentang apa yang berlaku di antara kedua-duanya itu, dan akhirnya sikap orang mukmin akan membuat satu conclusion penting. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maknanya tidaklah engkau tentukan semua ini sia-sia. Jadi maknanya apa? Dalam situasi yang sedang kita hadapi, pandemik yang sedang kita hadapi hari ini, ramai yang hilang kerja, sistem ekonomi terganggu, sistem sosial terganggu dan sebagainya. Ingat, kita perlu yakin bahawa Allah menentukan semua ini bukan batilah. Seperti mana yang disebutkan dalam ayat tersebut. Maka orang mukmin akan berkata, Subhanaka, maha suci engkau, faqina azaban nar, selamatkan kami daripada api neraka. Jadi maknanya, Datuk, membina persepsi terhadap perkembangan yang berlaku di depan kita pada hari ini perlu kita kaitkan dengan sejauh mana kita mengukuhkan keyakinan kita terhadap Allah, sejauh mana kita meletakkan pengharapan kita kepada Allah, maka itulah anak kunci yang akan boleh membawa kepada ketenangan untuk kita menghadapi new normal
yang disebutkan oleh Datuk itu tadi. Jadi Datuk, itu saja sebagai mukadimah awal. Alhamdulillah. Masya Allah tuan-tuan dan puan yang ditutup dengan surah Ali Imran tadi tuan-tuan yang menyebutkan berdirinya kita, duduknya kita, baringnya kita, hati kita memang terpaut, terkait, terikat dengan kebesaran Allah. Dan apa yang dipandang di depan mata kita, tanda-tanda Allah, ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kita mengatakan tidaklah dicipta semuanya dengan sia-sia, melainkan untuk kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan jadi yang disebut oleh doktor tadi, tuan-tuan dan puan di samping kita melihat new normal ini dalam keadaan manusia lain melihat dan menghayati dan mempraktik new normal, bagi kita orang Islam ini sudah tentulah ada sudut-sudutnya yang membezakan kita dengan teman-teman yang bukan Islam dalam menangani new normal ini. Jadi yang ini kita akan cerakin lebih lagi dalam pusingan berikutnya nanti insya-Allah bagi Dr. Rahim insya-Allah. Saya nak pergi balik kepada apa ni. Tadi saya sebutkan doktor kita ni masyarakat berbilang kaum dan sebagainya, di Singapura pun serupa, di Malaysia pun serupa lah agaknya kan ya. Jadi cara kita melihat dua tiga perkara. Yang pertama, cara kita memahami. Yang kedua, cara kita menghayati. Yang ketiga, cara kita mempraktik. Yang keempat, cara sebagaimana kita bisa meletakkan dalam kepala kita satu mindset yang betul. Sudah tentulah bagi orang Islam ni berbeza dengan orang yang bukan Islam. Kalau kita lihat misalnya fenomena katakanlah mental health, fenomena tentang depression, fenomena tentang kemurongan, fenomena tentang escapism, fenomena tentang memencilkan diri misalnya. Ini fenomena yang merupakan simptom-simptom kepada mereka yang menghadapi kesihatan mental yang tidak stabil dan sebagainya. Jadi macam mana kita menganggap tadi saya rasa doktor memang nak pergi ke situ agaknya. Apa bezanya cara kita, apa bezanya pandangan kita, apa bezanya persepsi kita, apa bezanya mindset kita, apa bezanya penerimaan. Tadi doktor pun ada sebut penerimaan kita tentang yang Allah sudah takdirkan berlaku satu musibah namanya pandemik 19 ini, dan bagaimana seorang Muslim harus memandang, harus memahami, harus melihat, harus hidup dengannya dengan satu cara yang unik, hanya berlaku kepada orang Islam saja. Macam mana? Macam mana doktor? Halo, sila doktor. Assalamualaikum doktor. Okey, maaf. Saya rasa soalan ni kan mesti ditujukan kepada Dr. Rahimi tau. Tapi bagaimanapun saya cuba menjawablah. Pada pandangan saya, kadang-kadang kita mempunyai pandangan yang begitu simple, begitu simplistik. Misalnya maksud saya gini, kita ingat orang tu orang Islam, jadi kalau orang Islam no problem lah, dia ada agama, dia ada iman, dia ada Tuhan, pandangan dia berbeza dengan lain. Tapi kadang-kadang di kalangan masyarakat komuniti Islam pun kita berbeza. Jadi yang penting pada saya bukan pasal soal apa bangsa sekalipun, apa agama. Ini kekuatan daya tahan seseorang itu yang penting. Daya tahan dia, resilient dia, macam mana dia respon pada situasi yang berlaku. Dan kita akui kita semua berbeza. Walaupun kita yang perbezaan yang besar sekali dari segi sosioekonomi, status di antara kalangan kita, pendidikan kita, pengalaman kita. Jadi kita tengok rata-rata ada semacam trend. Kalau dalam zaman pandemik ni, di mana kita semua dibelengui dengan berbagai masalah sosial, kita ada grup yang alhamdulillah dia punya faktor ketahanan dia tu, daya ketahanan dia lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Jadi itu yang mesti kita, kalau kita orang ahli akademik, dia akan melihat pada proses-proses atau variable-variable di mana yang boleh memberi penekanan yang kuat kepada seseorang individu atau keluarga. Saya ambil contoh. Misalnya, kalau family tu agak mantap, kuat ekonominya, alhamdulillah. Biasanya dia akan mempunyai daya tahan resilient lebih tinggi lah. Biasanya, ni umumnya. Tapi kalau macam dah jatuh, ditimpa tangga dengan masalah, diberhentikan kerja, masalah
anak-anak yang perlu sekolah, anak ramai perlu sekolah, dan keadaan ekonomi yang kurang mantap. Jadi ini semua boleh menjejas kepada keharmonian individu itu dan juga keluarga. Jadi pada pandangan saya yang penting ialah kita harus mengenal pasti faktor-faktor sosial yang boleh menjadi faktor. Ada dua jenis faktor di sini. Satu faktor protektif dan satu lagi faktor-faktor yang risiko. Jadi kalau kita dapat menambahkan faktor-faktor yang protektif, faktor-faktor yang melindungi, alhamdulillah, ini akan dapat membantu mengurangkan natijah negatif pada individu atau pada keluarga atau pada masyarakat. Tapi kalau faktor risiko lebih melebihi daripada faktor pelindung, ini akan menambahkan kelemahan. Jadi saya rasa dalam soal ini WHO dah bincangkan tentang bukan saja faktor ekonomi yang menjadi teras dalam kehidupan kita hari ini, rata-rata di mana kita semua bekerja makan gaji, macam saya pun makan gaji. Jadi kalau kita punya pendapatan terjejas, periuk nasi kita, anak-anak nak makan sekolah, ini semua boleh. Bukan kita sengaja, bukan kita tak kuat, bukan kita tak ada daya tahan, bukan kita tak resilient, tapi situasi begitu mendesak. Jadi macam mana kita cara, takkan kita nak pinjam duit dengan orang kan, orang semua sama keadaannya. Begitu juga dengan keadaan pendidikan anak-anak. Ini semua yang kita wajib senarai yang wajib, yang harus kita tangani setiap hari. And then lepas tu masalah tentang kadang-kadang bila timbul kemarahan dan sebagainya, kita tak dapat menangani dengan baik gejala-gejala emosi ni, datanglah suasana family aggression, family violence, keganasan dalam rumah tangga. Inilah buatkan masalah bertambah-tambah rumit. Jadi oleh sebab itu dalam kita nak menangani masalah ni, saya setuju benar dengan Dr. Rahimi tadi. Kita harus melihat pada satu gambaran yang luas, gambaran besar, dan kaedah yang kita gunakan mestilah kaedah yang holistik, sepadu dan integratif. Jadi kita sama-sama memainkan peranan many helping hands, ramai tangan. Alhamdulillah, saya tengok dekat Malaysia ni, ya Allah, saya sendiri terlibat dengan beberapa kawan. Adik-beradik saya pun ada kat Malaysia, kat Kuala Lumpur. Jadi kami hari-hari telefon, hari-hari dapat khabar kawan, sahabat, ipar, duai semua, mak saudara, pak saudara, semua ramai kat Malaysia. Daripada Alostar sampailah ke JB. Jadi alhamdulillah, kami pun mengikutilah perkembangan saudara mara kami dekat Malaysia dan juga kat Singapura. Masalahnya kita many helping hand sangat penting, sama-sama kita membantu, insya-Allah gejala ni akan berakhirlah insya-Allah dengan izin Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Para penonton yang dihormati sekalian, huraian yang diberi tuan-tuan dan puan, saya nampak huraian tu bukan huraian theoretical macam itu, tuan-tuan, bukan konseptual saja. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, Dr. Bibi ni terlibat langsung, tuan-tuan. Terlibat langsung, tangannya terlibat, kakinya terlibat, matanya terlibat, telinganya terlibat, seluruh anggotanya terlibat dalam hal-hal mengenai masalah-masalah yang kita bincangkan ini. Sama ada masalah tu rigidly we call mental health, atau masalah-masalah sampingan yang ada kaitan langsung dengan masalah mental dan sebagainya. Jadi seronok bila beliau bercakap tu, tuan-tuan, bukan yang bercakap dipetik daripada langit begitu saja, tapi bercakap melalui pengalamannya. Nah, lepas ini saya nak dengar, tuan-tuan, agaknya daripada Dr. Bibi, apa pengalaman daripada klien dia tu, orang-orang yang diserviskannya, tuan-tuan, sama ada di luar waktu bekerja ataupun dalam waktu bekerja atau di mana-mana waktu senggang yang digunakan untuk berkhidmat kepada masyarakat. Mungkin ada beberapa kes yang umum yang boleh dibawa kepada kita untuk kita bincang bersama. Kemungkinan kes itu sama, selari dengan kes yang berlaku pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan sebagainya. Saya rasa kalau kita pergi pada kes-kes ini lebih hidup, perbincangan kita pun lebih hidup, kerana tuan-tuan dan puan, kita sedang membincangkan sesuatu yang hidup dalam diri manusia yang hidup ini, insya-Allah. Okey, saya nak pergi kepada Dr. Rahimi, doktor yang tentang tentang pendekatan ni. Ada satu saya nak pergi dah kepada yang kedua ni, dah kita mula dah masuk dah kepada area-area yang kita nak bincang sebenarnya dengan panjang lebar lagi daripada tadi yang peringkat pertama tadi, konseptualnya. Okey. Ada satu perkataan yang ada hanya
kepada orang Islam saja. Pengertian itu hanya ada yang saya tahu kepada pengertian, sama ada pengertian manifestnya, pengertian latentnya, sama ada pengertian ekstrinsiknya, intrinsiknya, hanya ada kepada orang Islam saja. Apa perkataannya? Redha. Saya ambil contohnya begini ya. Bayangkan ya, dalam COVID-19 ni, kita tengok di Malaysia ni doktor ya, kereta jenazah doktor berbaris kereta jenazah. Berbaris antara satu dengan kereta tu diselangi oleh lebih kurang dalam 2 kereta macam tu, menyelangi antara satu kereta dengan kereta. Daripada pagi sampai pukul 1 pagi. Daripada pagi sampai 1 malam untuk mengkebumikan jenazah. Dan di tempat-tempat yang lain misalnya tuan-tuan dan puan mengharapkan supaya ada kita kontainer yang ada fasiliti khas membekukannya, sejuk beku dan sebagainya, untuk meletakkan mayat-mayat yang terlalu banyak itu. Sebab mortuary di hospital sudah tidak ada ruang lagi untuk mayat-mayat yang ada. Ini perkara-perkara ini ya doktor, tidakkah benda-benda ni sangat menyayat satu. Yang kedua ya, kalau kita tengok, kita renungkan ini, dan kalau berlaku kepada orang, dia akan berlaku kepada kita. Berlaku kepada bapa orang, berlaku pada bapa kita. Berlaku pada dia orang, akan berlaku diri kita. Jadi kita ni sekarang ni, setengah-setengah daripada kita memberitahu saya, hidup in fear. Hidup dalam keadaan takut. Bila giliran aku. Sebab ada orang mengatakan, kalau ada orang di depan kamu, persepsi kamu, dia sudah positif. Itu dia. Kalau ada orang bersama dengan kamu, di office, di pejabat, di mana-mana, kamu dalam kepala kamu mengatakan, dia positif. Jadi doktor, dalam suasana yang macam itu, agaknya, apa peranan redha? Sebab, saya nak bagi contoh, tuan-tuan dan puan, saya dah perhatikan. Misalnya ada kematian lah. Kita pergi pada mortuary, tempat menyimpan mayat dan sebagainya. Kalau misalnya orang yang ambil satu, saya tak mengatakan agama dan apa. Ada satu kumpulan tuan-tuan meraung memekik. Ada satu kumpulan tuan-tuan sampaikan tak tahulah pujuk memujuk dan ke pujuk memujuk. Berlari-larian nak memujuk tuan-tuan. Berlari-larian nak memujuk, menjerit, melolong dan sebagainya. Tapi bila pergi kepada orang yang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya redha dia pergi, saya redha dia pergi. Walaupun dia baru kahwin tuan-tuan, baru 1 tahun 3 bulan, baru anak isteri mengandung, kandungannya baru 7 bulan begitu, belum melahirkan anak lagi. Suaminya pergi tuan-tuan. Apa dia kata? Saya redha lah, saya redha. Saudara-saudara, saya dah sebutkan. Redha ni tuan-tuan dan puan, mempunyai konotasi yang sangat hebat. Dan redha ini merupakan satu benda yang remedial. Redha ini. Spiritually very remedial. Ini kalau misalnya doktor, tolong doktor sebutkan sikit doktor ya. Ulaskan sikit tentang redha ni dalam konteks kita menghadapi apa yang sedang kita hadapi sekarang. Gawatnya kita sekarang ni doktor. Sila doktor. Halo doktor. Okey, baik. Terima kasih Dato'. Menyambung kembali bicara kita tentang bagaimana kita nak menghadapi yang dikatakan tekanan lah ya. Sebab kita bila bercakap tentang kesihatan mental ini, ianya banyak berkait tentang bagaimana kita nak menghadapi tekanan. Sebab dalam konsep yang dibentangkan oleh Dr. Bibi di awal tadi tentang apa yang dibicarakan oleh WHO itu menekankan tentang aspek bagaimana kita handle tekanan. Karena kita tahu dalam hidup ini, stres kita tak boleh nak abolish 100%. Karena stres juga perlu untuk menggerakkan kehidupan kita. Tetapi yang menjadi satu masalah yang penting ataupun menjadi satu cabaran penting bagi kita, how we manage. Macam mana kita menguruskan stres tersebut. Ya? Okay. Jadi dalam situasi norma baharu yang disebutkan oleh Datuk tadi itu, dengan norma baharu, dengan cabaran. Ya Datuk kalau kita tengok yang saya baca mutakhir ini, banyak rakan-rakan berkongsi tentang bagaimana kita dapati anak-anak yatim yang mengejut ini. Ya, maksudnya berapa ramai anak-anak kecil yang kehilangan bapa mereka, bahkan ada kes yang kehilangan ibu dan bapa, maknanya menjadi yatim piatu dalam sekelip mata. Ya, dalam tempoh yang sangat singkat. Jadi ini adalah satu cabaran bukan hanya kepada kaum keluarga terdekat. Ya, kita tahu kewajipan menjaga kebajikan anak yatim ini terletak di atas bahu keluarga di sebelah ayah mereka. Ya, tetapi juga kita kena ingat masyarakat juga ada cabaran yang perlu mereka fikirkan bersama bagaimana untuk menangani isu ini. Jadi Datuk, berbalik kepada isu redha tadi, ia berkait dengan yang kita sebutkan tadilah. Maknanya kalau konsep redha dalam kehidupan seorang mukmin itu ialah bagaimana mereka ini boleh menerima ketetapan dan juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri mereka.
Sebab tu yang dalam ayat yang kita kongsikan di awal tadi, iaitulah ayat Ali Imran 191 itu, Allah mengatakan bahawa orang mukmin ini sentiasa berfikir tentang apa juga perkara yang berlaku di depan mata mereka, mereka akan sentiasa kaitkan dengan Allah. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Jadi kerana itulah dalam situasi ini, seperti yang pernah kita bincangkan dalam sesi ataupun tajuk-tajuk yang sebelum ini, saya selalu mengajak supaya kita hari ini bila kita berbicara tentang akidah, kita tidak hanya fokus dari aspek teori semata-mata, konseptual semata-mata. Kerana kita berbincang tentang beriman kepada Allah itu dengan menjelaskan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Betul. Itu adalah satu daripada medium ataupun satu daripada saluran dan proses untuk kita kenal Allah. Tetapi jauh lebih penting daripada itu ialah sejauh mana kita dapat kenal Allah dari segi beriman kepada qada dan qadar Allah. Sejauh mana kita boleh menerima ketetapan yang berlaku dalam kehidupan kita. Ini bahawa ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita boleh menerima dengan hati yang terbuka. Jadi kerana itu, dalam hal ini, dalam perbahasan akidah, perbincangan akidah, kita perlu pergi kepada applied akidah. Maksudnya akidah yang kita boleh terjemahkan dalam realiti kehidupan kita yang sebenar. Sebab tu saya ada satu masjid dan surau yang saya gunakan teksnya ialah kitab La Tahzan, Don't Be Sad, ataupun Jangan Bersedih, yang dikarang oleh Dr. Aid Al-Qarni. Kitab yang sudah dijual bagi saya mungkin saya rasa lebih mungkin puluh juta, itu mungkin saya agak ekstrim, tapi jutaan naskah telah pun disebarkan sehingga beliau akhirnya telah membuat keputusan mewakafkan naskah IP ataupun copyright kepada kitab itu. Beliau memberikan kebebasan kepada siapapun untuk mencetak ataupun menterjemahkan selagi mana bukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Jadi kitab La Tahzan ni memang kalau kita tengok perbahasannya macam cerita-cerita motivasi ataupun perbahasan nampak macam buku motivasi, tetapi sebenarnya kalau kita menyelami di sebalik perbincangan-perbincangan tentang realiti kehidupan, maka kita akan dapati bahawa kitab La Tahzan itu sebenarnya adalah satu kitab perbahasan akidah yang sangat penting. Kerana dia mengajar kepada kita ataupun dia mengajak kita untuk memikirkan tentang apa jua suasana kehidupan yang dilalui oleh seorang mukmin itu, akhirnya dia akan mendapat kebaikan pada sisi Allah. Betul, dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan kepada kita, hadis ni kalau satu ketika dahulu, saya ingat dalam radio IKIM tu selalu diulang-ulang hadis ni. Yang mana Nabi kata, ajaban li amril mu'min. Aku merasa pelik bagi orang mukmin ini, iaitulah apa? Apabila dia mendapat perkara-perkara baik dalam kehidupan dia, hamidallaha wa syakar. Dia akan puji Allah, bersyukur kepada Allah, dan dia akan bersyukur. Dia akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila mereka ini diuji dengan kesukaran, dengan perkara yang sedih, perkara yang bercanggah dengan keinginan dan kehendak dia, maka kata Allah, hamidallah, mereka masih lagi puji Allah, wa sabar, mereka akan bersabar di atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan itu. Sabar ini datang daripada mana, Datuk? Bagaimana kita boleh membentuk sifat sabar dalam diri kita? Tidak lain dan tidak bukan, puncanya, faktor utamanya adalah redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti mana yang kita ketahui, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kedudukan sabar, hamba-hamba yang sabar ini adalah sangat tinggi di dalam Al-Quran. 83 kali, seingat saya, 83 kali Allah menyatakan tentang kelebihan hamba-hamba yang bersabar dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, disitulah yang kita katakan tadi, di mana datangnya sabar adalah daripada redha. Dan kalau hamba ini boleh redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah dia akan menjadi, kalau kita tengok ayat terakhir daripada suratul Bayyinah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di akhirat kelak, radhiyallahu anhum, Allah akan memberikan keredaan kepada mereka. Kenapa Allah boleh redha kepada mereka? Radu anhu, kerana semasa hidup di dunia dahulu,
mereka terlebih dahulu telah redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, redha Allah sebagai Tuhan untuk satu-satunya Tuhan yang mereka sembah, dan yang keduanya mereka redha dengan takdir dan juga ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang mereka lalui di dalam kehidupan. Susah senang, mereka redha dengan apa yang Allah tentukan. Jadi sebab itulah akhirnya Allah kata zalika liman khasyiya rabbah. Semua itu Allah akan beri kepada hamba-hamba yang ada perasaan takut. God fearing ini adalah satu value yang sangat penting dalam diri seseorang individu, maka di situlah yang akan membawa mereka yang kita katakan tadi itu, ya, boleh menerima realiti kehidupan dan akhirnya mereka akan mendapat kedudukan mulia pada sisi Allah di akhirat kelak. Ya, Datuk itu. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ayat yang terakhir tadi tuan-tuan dan puan, there is a catchword lah bagi saya tuan-tuan. Mungkin kita bincang selepas ini, kita boleh kembangkan the God fearing tuan-tuan. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. God fearing dalam konteks iman, God fearing dalam konteks takwa, God fearing dalam konteks ihsan, God fearing dalam konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala siang, malam, pagi dan petang tuan-tuan. Sampai akhir hayat kita pun bisikan kita ialah God fearing, takut kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, cantiklah tuan-tuan, yang seronok tuan-tuan. Saya seronok tengoknya bila kita bincang ni. Macam saya selalu sebut, macam kita kopak bawang tuan-tuan. Tuan-tuan, kopak lapisan pertama, kopak lapisan kedua, sampailah kepada hujung yang awal tengah-tengah tu, empulo bawang tu tuan-tuan dan puan. Inilah yang kita buat malam ni tuan-tuan. Konseptualnya ialah dia punya kelopak yang besar, yang mula-mula tu kita pun tak pakai untuk masak. Tapi bila yang di tengahnya, itu yang cantiknya, itu yang sedapnya. Bawang putih ke, bawang merah ke, bawang besar ke, bawang kecil pun serupa saja prosesnya tuan-tuan dan puan. Jadi itu yang diulas oleh Dr. Rahimi sebentar tadi. Dengan mengatakan dia di mana-mana pun pergi tuan-tuan, antara buku atau kitab yang dibawanya ialah La Tahzan. Maknanya buku akidah tuan-tuan dan puan. Buku akidah yang banyak bercerita tentang akidah. Antaranya tuan-tuan, akidah yang disebut tentang redha. Antaranya akidah yang disebut tentang sabar yang dikaitkan dengan akidah dan sebagainya. Inilah yang sebenarnya kunci kekuatan agak saya lah yang membedakan orang-orang yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan orang-orang yang belum lagi memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, saya nak pergi kepada doktor. Tuan-tuan dan puan, para penonton dia, sila like and share tuan-tuan. Sila like and share. Perbincangan sangat menarik tuan. Sangat menarik. Bagi saya tuan-tuan dan puan, perbincangan ini memanglah ada unsur-unsur intelektualnya, memang ada unsur-unsur kebukuannya memang ada dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tengok apa yang dibentangkan, misalnya God fearing, takutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibentangkan, yang diulas tuan-tuan dan puan, tidaklah buku macam mana pun. Saya rasa ulasannya boleh dipahami oleh semua orang, semua segmen masyarakat tuan-tuan boleh. Sebab itu saya mengharapkan tuan-tuan, sebab tuan-tuan dan saya sedang menghadapi, we are in the thickness of the problem tuan-tuan. Kita betul-betul berada di tengah-tengah pusat kepada problem yang dihadapi. Apa dia? COVID-19 dengan lockdown, dengan pandemiknya, dengan deltanya, dengan alfanya, dengan betanya, dengan lambdanya. These are the variant, the new variant tuan-tuan dan puan. Yang variant ini lebih lethal lagi, lebih menyebabkan kematian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, lebih segera lagi mati daripada yang sebelumnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Okey, saya nak pergi kepada Dr. Bibi. Doktor, saya nak dapat kalau ceritakan sikit ini persediaan kita je. Persediaan kita ni, kalau misalnya kita nak menangani orang yang belum kena, orang yang belum terlibat, okey, itu satu persediaan kepada dia. Tapi yang sudah terlibat, sebagai kita pembantu, nak membantu dia, apa pula persediaan yang ada kepada kita. Tapi saya nak, kalau boleh letakkan, doktor pernah beritahu saya macam mana doktor berkhidmat secara social worker, berkhidmat dengan masyarakat. Masyarakat yang saya namakan mungkinlah, tapi mungkin istilah ini tak tepat, underserved, masyarakat yang dikatakan golongan yang tercicir, masyarakat golongan-golongan yang unfortunate, slightly unfortunate, less fortunate, masyarakat terpinggir, masyarakat bawahan dan sebagainya, yang berbagai-bagai tuan-tuan dan puan, dengan dadahnya, dengan alkoholiknya, dengan judinya, dengan berbagai-bagai lagi tuan-tuan dan puan. Dan saya diberitahu bahawa doktor adalah antara orang yang ke depan dalam hal ini untuk menangani masalah itu. Kalau doktor dapat ceritakan kepada kita sikitlah
tentang macam mana persediaan-persediaannya sebagai kita, sebab orang yang menghadapi dan orang yang nak menolong supaya mereka dapat keluar daripada masalah besar yang dihadapi akibat daripada mental health ni yang kita sebutkan, yang kita bincangkan tadi. Macam mana doktor? Sila doktor. Terima kasih Datuk. Mungkin saya tambah sikit tadi penerangan daripada Dr. Rahimi tentang God fearing tu. Kalau kita belajar tentang Islamic psychology ataupun Islamic counselling tu, kita selain daripada istilah God fearing, kita juga gunakan God conscious. Jadi maknanya kita mindful tentang kekuasaan Allah, keupayaan Allah membantu kita dan kita usaha kita untuk mendapatkan pertolongan Allah ni. Dan juga satu lagi istilah yang kita selalu gunakan kat Singapura ni juga, God centric. Jadi sama God fearing, God conscious. Maknanya kalau ada Tuhan, kalau kita biasalah kita tahu kan, saya pun kadang bila ada mengalami apa-apa yang rasa macam betul-betul menusuk di hati tu, kita balik pada Al-Quran. Alhamdulillah. Kita ada manual, kita ada syukur, tak ada sesuatu yang lebih penting dalam hidup kita selain daripada Al-Quran dan hadis yang dapat menjadi pegangan hidup kita. Itu kita tahu, kita yakin sebagai orang Islam. Dan bila kita menyentuh tentang konsep nak membantu golongan-golongan yang berbagai dalam masyarakat kita ni, kita tengok, I think dasar kita ialah dasar inclusiveness lah. Ini pun tidak lari daripada ajaran Islam, kerana Islam tu menyuruh kita melihat, membantu pada siapa saja. Jadi konsep ibadah yang kita dah bincang minggu lepas pun, saya pernah menyebut tentang konsep ibadah tu luas. Jadi kita tolong je sesiapa yang memerlukan, tak kisahlah mereka yang 30% ke bawah dalam masyarakat ataupun mereka yang pertengahan dan sebagainya. Jadi cara-cara membantunya ialah kita seorang tak mampu. Sebenarnya kita tak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Kita tak mampu nak menggerakkan mata kita sendiri pun, apalagi nak menolong orang. Jadi kita dapati yang penting kita bekerjasama dengan berbagai individu lain, berbagai organisasi. Kita menggembling tenaga, community resources sangat penting. Jadi bila ada community resources, jadi kita tak rasa burnout. Kadang-kadang orang yang menolong pun mereka ada compassion fatigue. Terlampau sangat banyak menolong pun, kita nak tolong orang, kita punya wellness sendiri tak terjaga, tak terurus. Jadi self care untuk orang menolong sangat penting. Dan kadang-kadang orang yang kena sakit macam COVID dan sebagainya, masa gejala yang berlaku sekarang ni, bukan orang yang terkena je yang menjaga, caregiver pun kadang-kadang rasa, ya Allah, sama-sama teruja dengan masalah yang mereka hadapi. Jadi oleh sebab itu, dalam suasana kita nak membendung atau menyokong masyarakat kita ni, kita mesti fikirkan dengan cara yang penuh hikmah. Jadi kita resources tak membazir. We are wasting our resources. Jadi kalau kita dapat manage our resources, our time, jadi kita dapat sama-sama meraih manfaat yang sebaik mungkin untuk mengendalikan different stigma. Jangan kalau saya, Malaysia negerinya besar kan, 35 juta manusia, Singapura kecil lah, pulau aja sekangkang kera. Jadi kalau kecil tu senanglah nak diawasi, nak manage, is easy to manage. Tapi kalau macam Malaysia tu ramai kan, cross border dan sebagainya. Jadi kita harus fikirkan bagaimana setiap individu, setiap grup tu memainkan peranan penting. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang rasa burnout, dan yang sihat pun jadi sakit, dan ini akan menambahkan lagi suasana yang makin keruh. Jadi kalau kita nak jernihkan keadaan air itu, jangan kita menangguk pada air yang keruh. Jadi kita bersihkan air itu dulu, kita cuba sedaya upaya. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan kejernihan tu dapat kita rasai lah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tuan-tuan, ya, kita rehat sebentar, tuan-tuan. Sekejap aja kita rehat. Dalam 1 minit setengah begitu, tuan-tuan. Ada beberapa info yang saya ulang-ulang, tuan-tuan. Pertama sekali, info mengenai sijil wakaf tunai, tuan-tuan. Sijil wakaf tunai untuk pembinaan dan pembangunan Kompleks Anjung Husnul Khatimah
yang akan menahan belanja antara 15 ke 20 juta ringgit tuan-tuan, yang akan dibangunkan di tempat Bukit Ceraka namanya Shah Alam tuan-tuan. InsyaAllah dalam masa 2 tahun kita akan dapatlah tengok tuan-tuan macam mana bangunannya agak besar, dengan pusat Islamnya saja boleh menampung 300 ke 400 orang tuan-tuan. Dengan bilik, dengan dia punya bangunan penginapannya 10 tingkat tuan-tuan dan puan, untuk membina 125 bilik berasing-asingan seperti bilik hotel begitu, untuk menampung 250 orang. Tiap-tiap hari ada 250 orang yang datang daripada Indonesia, datang dari Thailand, daripada Singapura, Brunei, dan kebanyakannya akan datang daripada Malaysia, daripada Sabah, Sarawak, daripada Perlis sampailah ke Johor dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, apa ilmu yang nak dibagi kepada mereka? Ilmu mati dalam husnul khatimah. Ilmu fardu ain untuk mati dalam husnul khatimah. Ilmu fardu kifayah untuk mati dalam husnul khatimah. Ilmu salat untuk mati dalam husnul khatimah. Ilmu Al-Quran untuk mati dalam husnul khatimah. Ilmu hadis untuk mati dalam husnul khatimah. Ilmu doa dan zikir untuk mati dalam husnul khatimah. Ilmu tuan-tuan macam mana caranya amal ma'ruf nahi mungkarnya untuk mati dalam husnul khatimah. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, satu dunia ni agaknya yang saya baca-bacalah belum ada lagi tuan-tuan secara serius menyediakan perkhidmatan yang demikian kepada mereka yang semuanya akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2 tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang kita selain daripada sijil wakaf dan selain daripada komplek Anjung Husnul Khatimah itu, kita juga selalu menyebutkan tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang akan datang pada 28 hari bulan 8 ni tuan-tuan, kita punya webinar yang 2. Webinar kedua. Webinar yang pertama sudah berlaku pada 26 hari bulan 6 yang lalu. Webinar kedua ni seminar online, seminar live online. Itu namanya webinar tuan-tuan dan puan Tuan-tuan daripada Kota Kinabalu ke, daripada Bandar Seri Begawan ke, daripada Tempinis, daripada Gelang, Singapura, daripada Woodland ke tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tak payah datang ke Kuala Lumpur, hanya dengan telefon. Di dapur pun boleh, di bilik rehat pun boleh, di bilik tamu pun boleh, di mana-mana pun boleh tuan-tuan dan puan di rumah kita untuk mengikuti seminar atau webinar ini. Dan percuma tuan-tuan dan puan, percuma. Kita hanya hadkan kepada 500 orang, kepada aplikasi yang kita gunakan itu hanya dapat menampung 500 orang saja. Oleh kerana percuma, kita minta tuan-tuan dan puan segera untuk mendaftar. Berikan nama, berikan nombor telefon, berikan email, dan juga berikan alamat tuan-tuan untuk kita postkan nanti kemungkinannya sijil-sijil yang akan dikeluarkan. Walaupun percuma, ada sijil nanti tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kemudian yang ketiga tuan-tuan dan puan ialah terus kepada kita punya Telegram. Tuan-tuan dan puan, saya minta sangat teman-teman di Brunei, teman-teman di Singapura, teman-teman di Indonesia, Selatan Thailand, di mana juga yang dapat mengikuti siaran ini tuan-tuan. Mari kita pergi kepada Telegram. Tuan-tuan tengok daripada semalam dengan hari ini, pagi-pagi ni cuti ni tuan-tuan, hari Sabtu, hari Ahad. Tapi Telegram kita masih ada konten-konten yang baru. Yang baru hari ini tuan-tuan, ayat Quran yang baru, hadis yang baru, asar yang baru, ulasan ulama yang baru, kata-kata hikmat yang baru, doa yang baru, zikir yang baru, video yang baru. Video 2 minit, 3 minit, 4 minit tuan-tuan. Videonya tak pernah panjang. Dalam bahasa Inggeris pun ada, dalam bahasa Melayu pun ada tuan-tuan dan puan. Inilah yang kita buat untuk menyediakan satu persekitaran. Tuan-tuan nak menyediakan satu ekosistem yang berbentuk Islam supaya kita terus hidup dalam ekosistem itu. Ekosistem agama, ekosistem iman, ekosistem takwa untuk menentukan kita sentiasa berada dalam lingkungan parameters keizinan kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah gunanya tuan-tuan dan puan. Yang keempat tuan-tuan dan puan, yang kelima, insya-Allah kita ada di Yayasan Sabha ni, kita ada satu unit tuan-tuan. Apa nama? Unit Usrah Keluarga. Apa gunanya? Kita tuan-tuan menyediakan khidmat percuma tuan-tuan kepada mana-mana keluarga yang agak sukar nak meletakkan asas agama, sukar untuk menyuntik ilmu agama, sukar untuk menyuntik roh agama dalam keluarga. Suami tak berapa minat, anak tak berapa minat, baca Quran tak berapa minat, salat berjemaah tak berapa minat. Tuan-tuan, ilmu-ilmu tak berapa minat, ilmu hadis dia bacakan sepotong 2 hadis tak berapa minat. Tak berapa minat dia. Yang minatnya duduk dalam bilik, tuan-tuan, kunci bilik, main dia punya tuan-tuan apa, dia punya gadget, berjam-berjam tuan-tuan. Time dia keluar, masa nak makan dia keluar, dah kenyang dia masuk dalam bilik, bersepah pinggan. Mak yang tua umur 70 tahun itulah yang masuk pinggan itu. Anak masuk bilik balik tuan-tuan melayan gadget-gadgetnya sampai pukul 3 pagi tuan-tuan. Dalam gadget itu ada games, dalam gadget itu ada judi, dalam gadget itu ada pornografi. Inilah tuan-tuan dan puan anak-anak kita sekarang ini. Kalau masalah itu tuan-tuan, masalah itu melanda keluarga tuan-tuan dan puan, call tuan-tuan, call kami.
call saya, call Puan Nisah namanya tuan-tuan, pembantu kita pegawai kita untuk berunding macam mana caranya, percuma. Kita dengan pengalaman sedikit selama 35-40 tahun pengalaman tuan-tuan, bersama dengan para ustaz dan ustazah, asatizah yang sanggup membantu tuan-tuan dan puan, kita hendak atas nama dakwah, kita nak tolong diri kita dan tolong keluarga-keluarga yang memerlukan insya-Allah beberapa tanaman-tanaman, biji benih Islam yang dah ditanamkan dalam keluarga insya-Allah. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, saya mengharapkan tuan-tuan tengoklah tuan-tuan, insya-Allah dalam sehari dua ni kita dah yang ini minggu ni dah habis, minggu depan ni dah ada jadual mingguan. Tuan-tuan dapatkan jadual mingguan tuan-tuan dan puan, insya-Allah Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad pukul 7 pagi, siapa, apa tajuk, siapa yang terlibat, ahli panelnya siapa. Begitu juga malam pukul 9.15 macam malam ini tuan-tuan. Macam malam ini 9.15 kita ada Dr. Rahimi dengan Dr. Bibi tuan-tuan bersama dengan kita pada malam ini. Jadi dapatkan jadual tu. Jadi tuan-tuan boleh share jadual dengan anak-anak, share jadual dengan suami isteri, share jadual dengan teman-teman, sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan, supaya insya-Allah tuan-tuan, inilah dia yang nak disajikan. Kita dah ke udara ni hampir 2 tahun tuan-tuan. Hampir 2 tahun dah kita ke udara. Jadi kalau misalnya tuan-tuan dah habis, kata kalau COVID-19 ni habis dah tuan-tuan, 2 tahun setengah habis, tuan-tuan toleh ke belakang. Kalau yang tak semayang terus tak semayang, yang tak baca Quran terus tak baca Quran. Dalam masa 2 tahun setengah ni tak juga baca Quran, tak juga belajar Quran. Saya pun tak tahulah tuan-tuan, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menentukan yang terbaik untuk kita tuan-tuan dan puan. Jadi para penonton dan mata sekalian, kita teruskan. Saya pergi kepada Dr. Bibi ya. Dr. Bibi punya pekan, punya giliran ni kan? Ya. Okey. Doktor, kita dah dah tinjau berbagai-bagai tadi doktor dah bukan doktor apa ke? Dr. Rahimi ke selepas ini? Saya pun dah lupa dah. Tak dia punya turn, dia turn. It's your turn atau Dr. Rahimi punya turn? Tak apa. Kalau ikutnya saya lah tadi Dr. Bibi. Tak ada apa. Tak apa, siapa-siapa pun tak apa. Tak apa. Okey, doktor yang saya nak cukup lagi tentang pendekatan. Saya tadi terbaca beberapa misalnya beberapa cadangan yang ditulis bagus, satu artikel mengenai macam mana Islamic approaches kepada macam mana menyelesaikan masalah, terutama masalah yang sedang dihadapi ini, yang referennya ialah COVID-19 ini ataupun pandemik yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia sekarang ni. Maknanya bagi orang Islam ini, tadi dah sebut tentang ada satu lagi cabang yang memang digunakan dengan seluas-luas di zaman dulu sampai sekarang ni, sampai hari kiamat kita boleh gunakan. Apa dia? Doa dengan zikrullah. Doa dan zikir ini, doa dan zikir. Macam mana doa dan zikir ni? Dua sekali ni, doa dan zikir, macam mana yang itu dapat dijadikan sebagai kita punya defense, the first defense. Antara yang the first defense, banyaklah the first defense ni. Solat pun the first defense, puasa pun the first defense. Dari among the first defense, pertahanan yang utama yang ada namanya doa dan zikir. Nanti kita akan pergi kepada yang selain daripada zikir, meditation pun ada disebut. Tapi saya nak pergi kepada doa dan zikir dulu untuk Dr. ulas. Macam apa peranan doa, apa peranan zikir, apa peranan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bahawasanya mengingati Allah itu hati menjadi tenang, sesungguh-sungguhnya hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Jadi doktor, ketenangan kita hendak dan sebagainya, macam mana pengaruh ataupun sumbangan kepada doa dan zikir ini dalam konteks untuk memberikan kelegaan kepada mereka yang sedang dilanda oleh mental health ini. Sila doktor. Okay, baik. Terima kasih Datuk. Kalau kita melihat kepada dua perkara yang disebutkan oleh Datuk tadi itu sebagai satu saluran penting, sebagai satu platform penting untuk kita sebagai mukmin, sebagai muslim, untuk kita cuba membina satu ketenangan di dalam diri kita sebab berbalik kepada mental health yang dijelaskan oleh bahagian Dr. Bibi di awal tadi, maknanya kita dalam hidup ini kita perlu kepada ketenangan. Itu benda yang paling penting. Suatu sekarang ni kita tengok macam-macam orang ataupun pelbagai perkara dilakukan oleh pelbagai orang kerana matlamat akhir mereka sebenarnya untuk mencari ketenangan. Ada orang menganggap bahawa memancing boleh memberi ketenangan. Sebab itu dia boleh pergi duduk berjam-jam pegang joran
Kerana saya selalu sebut bergaul dengan kawan-kawan yang suka mancing ni, saya kata memancing ni adalah aktiviti yang tidak perlu menggunakan otak. Hanya menggunakan kedrat tangan pegang. Itu pun kadang tak pegang pun. Dia pergi letak dekat tempat tertentu, ya, pemegang. Ada orang yang dia tengok bola, ada yang pergi melepak dengan kawan, ada yang isap rokok. Bahkan yang Datuk sebutkan di awal tadi juga, bahawa ada orang yang mungkin mengambil minuman keras. Ada orang yang mengambil minuman makanan tertentu, ya, dadah, ya, sekarang ni kalau kita tengok ketum dan sebagainya, macam-macam. Kalau kita tanya semua orang ini, kenapa mereka buat benda itu? Kerana mereka cuba untuk mencari ketenangan. Jadi kerana itu, ketenangan ni adalah satu benda yang penting, ya, satu benda yang penting. Kalau sebagai orang mukmin, bila kita nak bercakap tentang sesuatu, maknanya kita nak berbalik kepada teras syariat kita, maka sudah tentulah kita berbalik kepada ayat yang dibacakan oleh Datuk tadi, itulah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 itu, itulah Allah menyatakan, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Allah kata orang-orang yang beriman itu dan juga tenanglah hati mereka itu dengan mengingati Allah. Dan di akhir sekali Allah tegaskan sekali lagi, ala, ingatlah, bidzikrillah, dengan mengingati Allah, tatma'innul qulub, maka jiwa ataupun hati sanubari akan menjadi tenang. Sebab perkataan qulub ini maknanya hati sanubari. Ya, hati sanubari, kalau secara biologinya perkataan qulub itu bermaksud jantung. Okey, bermaksud jantung. Jadi maknanya di situ Allah Subhanahu Wa Taala nak tegaskan kepada kita bahawa mencari ketenangan jiwa itu adalah suatu yang sangat penting. Ya, sebab itu cabang ilmu tasawuf, cabang ketiga, ya, sebagai 3 cabang utama ilmu Islam itu, cabang yang ketiga itu, apa fungsi ilmu tasawuf ini, ataupun yang kita namakan juga akhlak, ataupun yang kita namakan sebagai tazkiyatun nafs, fungsinya adalah untuk mencari ketenangan di dalam hati sanubari kita ini tadi. Karena pesan yang diberikan oleh Nabi, ya, satu hadis yang sangat famous, ya, bagi semua kita, iaitulah Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah, ingatlah dalam setiap tubuh kamu itu ada segumpal darah, yang mana kalau dia baik maka akan baiklah, saluhatil jasadu kullu, jasad keseluruhannya akan menjadi baik. Tapi kalau dia rosak, rosaklah keseluruhannya, ala wahyal qalb, tidak lain dan tidak bukan adalah hati sanubari. Jadi sebab itu, maknanya dalam kesihatan mental yang kita bincangkan pada malam ini, maka dia punya fokus penting tadi itu adalah apa? Adalah untuk memberikan ketenangan kepada hati sanubari. Jadi kerana itulah kita perlu gabungkan, seperti mana yang saya sebutkan di awal perbincangan tadi, kita mesti gabungkan 2 pendekatan, iaitulah pendekatan berbalik kepada syarak dan juga pendekatan perubatan moden hari ini. Ya, kerana di sana ada kajian-kajian yang menghasilkan ubat-ubat yang boleh memberikan ketenangan. Ya, kerana anxiety ini, kebimbangan yang berterusan dan sebagainya, ini memberi kesan kepada apa yang kita katakan tadi, ketenangan jiwa. Dan akhirnya dia juga memberi, sebab ketenangan jiwa ini kalau sekiranya terganggu, dia juga memberi kesan kepada fizikal. Seperti kita tengok orang yang berhadapan dengan masalah tekanan yang berlebihan, mereka sukar untuk tidur. Mereka akan, kita katakan, sukar untuk fokus dalam apa yang mereka lakukan. Mereka sukar untuk, kita katakan fizikal tubuh badan mereka pun kita boleh nampak tanda-tandanya itu. So maknanya di situlah kita kata tadi perlu combine antara kedua-dua elemen tadi, supaya penyelesaian yang kita boleh berikan itu adalah penyelesaian yang kita katakan yang terbaik, yang mampu untuk kita berikan. Dia tidak boleh, macam contohnya kita katakan, bizikrillah ini, dengan mengingati Allah, kita boleh mencapai ketenangan. Adakah semata-mata dengan hanya menyebut secara lisan, ambil tasbih, kita sebut, betul ya? Mana kita kata itu boleh bawa. Tapi ada orang kata, dia ambil tasbih, tapi dia sebut nama Allah, dia cuba berzikir, tapi dia kata hati dia tak boleh tenang juga. Jadi bermaksud di situ apa, tuan-tuan? Masih ada halangan-halangan, ya, kita katakan tadi itu, kerana konsep zikrullah itu, kalau kita cuba perhalusi dan juga kita cuba mendalami maksud yang dijelaskan oleh syarak, dia bukan hanya sekadar ingat dengan lisan. Okey, tapi ingat itu juga mestilah dalam, sebab kalau kita bercakap tentang zikir ini, dia boleh mesti datang dalam bentuk zikir perbuatan. Zikir perbuatan, kita tak sebut nama Allah mungkin. Tetapi maksudnya dalam setiap perlakuan kita ingat Allah.
Yang Datuk tekankan tentang konsep God fearing ataupun God centered ataupun God conscious tadi itu. Maknanya dia sentiasa sedar Tuhan ada. Jadi sebab tu bila dia buat apa sesuatu pun dia maknanya konsep yang kita bercakap tentang konsep integriti ni. Maksudnya dia sentiasa menjaga integriti kerana dia sedar Tuhan memerhatikan setiap perbuatan dia. Dia menyedari Tuhan ada bersama dengan dia. So di sinilah yang kita katakan tadi itu, maksudnya bila kita zikir, dia mesti zikir perbuatan, dia mesti zikir qalbi, yang kita katakan dengan hati sanubari dia, dan dia juga boleh zikir dengan lisan ini, yang dikatakan zikir qauli, yang selalu kita inilah tengok betul-betul yang masuk dalam WhatsApp group kita, boleh katakan saban hari, marilah kita cuba untuk berselawat 1000 kali satu hari, marilah kita sebut nama-nama Allah itu bilangan sekian-sekian satu hari. Ini adalah zikir qauli. Tetapi kita kena ingat bahawa untuk mencapai yang dikatakan bizikrillah tatmainnul qulub, zikir itu mestilah zikir yang holistik, yang menyeluruh, maka disitulah baru akan membawa kita kepada tadi tu kita katakan hasil yang optimum daripada zikir kita. Dan kemudian doa juga satu benda yang penting. Doa ni dia berkait dengan apa? Ibadah kita dengan Allah. Sebab itu kita kata doa itu bila kita merujuk kepada hadis, bagaimana hadis itu menyebut doa itu adalah perhambaan kita kepada Allah. Kenapa kita minta dengan Allah? Sebab kita yakin Allah Tuhan Maha Berkuasa. Kerana kita percaya Allah boleh membantu kita menyelesaikan. Jadi sebab itu kalau kita doa tetapi hati kita tidak kuat, keyakinan kita tidak kukuh kepada Allah, maka sebab itu akhirnya doa juga tidak dapat membantu kita untuk menyelesaikan. Jadi mungkin Datuk kita nak ulas panjang pun sebab ni dua perkara yang sangat kita katakan besar, konsep zikir dan juga konsep doa itu. Tapi itulah secara kasarnya bagaimana kita melihat dua perkara ini adalah asas yang sangat penting untuk yang kita katakan tadi membina ketenangan di dalam hati sanubari kita. Okey. Masih lagi saya nak pergi kepada ayat yang terakhir tadi. Dua perkara ini adalah asas yang mesti ada untuk membina peribadi yang dapat menangani apa juga musibah, apa juga yang didatangkan kepada kita, apa juga challenges, apa juga tuan-tuan dan puan yang didatangkan kepada kita, insya-Allah sebagai seorang Muslim yang banyak berdoa, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin tuan-tuan, kita zikir kepada Allah, pertolongan yang akhir hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kekuatan yang ada kepada kita sebab kita ada sandaran. Sandaran kita tuan-tuan dan puan ialah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, saya yang akhirnya agaknya nak pergi kepada Dr. Bibi Doktor. Kita bila kalau kita doktor dengar dan anak-anak kita dengar, ambil anak yang moden ni lah. Anak-anak saya ke anak tuan doktor ke anak siapa-siapa pun yang moden, yang dididik secara sekular, yang dididik secara barat, yang belajar di barat, yang belajar di Malaysia, tetapi dia punya kata orang, dia punya strukturnya, pendidikannya barat dan sebagainya. Maka kita dapati ada setengah-setengahnya mengatakan pendekatan misalnya zikir, redha, sabar, doa, salat, qiyamul lail, tahajud dan sebagainya. Ada yang mengatakan itu dikatakan arkaik, itu non-developmental, itu konservatif, itu irrelevant, itu antisocial. Itu dia. Itu gambaran yang kita dapat daripada macam mana ukiran-ukiran daripada anti-Islam, Islamofobia dan sebagainya yang mendekatkan, mereka kuasai seluruh media dan sebagainya. Maka kita dapati anak kita pun terpongkong dengan pandangan mereka itu. Akhirnya, tuan-tuan, yang kita sebut inilah pendekatannya. Awalnya, akhirnya, inilah. This is the primary. Inilah primary, the prime idea, the prime activity, the prime concept untuk kita menghadapi dugaan yang paling besar seperti COVID-19 ini. Apa pandangan doktor kalau misalnya ada yang mengatakan anak-anak kita, golongan muda yang secular educated, the western educated, yang mengatakan pendekatan yang kita nak ambil, yang kita nak cadangkan ini, pendekatan bersandarkan kepada roh, kepada hati, kepada jiwa, kepada hal kerohanian ini, nampaknya dikatakan sebagai arkaik begitu, irrelevant, konservatif begitu. Macam mana kita nak terangkan kepada anak-anak kita supaya mereka dapat menerima dengan lebih terbuka lagi pendekatan-pendekatan roh yang kita sebutkan ini? Macam mana doktor?
Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Datuk, bila kita cakap tentang ini soal komunikasi, kita dapati bahawa dalam Al-Quran ada banyak Allah Ta'ala terangkan kita cara-cara komunikasi yang terbaik. Saya pun tak ada masalah nak bincangkan tentang ada 9 jenis komunikasi. Saya pun belajar dengan Ustaz Fazrul, Sinergi Ikhlas. Jadi saya pun, kalau banyaklah kita boleh bincangkan, tapi Alhamdulillah untuk kesesuaian masa, saya cuma nak menyentuh tentang penggunaan lensa. Sebenarnya kalau kita nak cakap dengan orang ni, kita tengok lensa orang tu. Lensa kita dengan lensa orang tak sama. Jadi kadang-kadang kita terpaksa buka lensa kita, ambil lensa orang tu, pakai, baru kita boleh cakap dengan dia. Kalau kita nak gunakan lensa kita cakap dengan dia, mungkin dia rasa macam kita ni action lah, mungkin tak rasa kita tak cocok lah. Jadi macam mana kita nak pastikan komunikasi itu dapat disampaikan, insyaAllah apa saja latar belakang orang tu mereka akan terima. Cuma saya nak bincang sedikit saja, sambung tadi ulasan Dr. Rahimi tentang pentingnya solat, pentingnya zikir, pentingnya doa. Ini semua kajian telah menunjukkan, Yakin Institute telah membuat satu kajian pakar-pakar Islam, ilmuwan Islam di Amerika tentang hubungan antara neurologi dan fisiologi. Maknanya apa saja yang kita buat di pemikiran otak kita di situ ada kena-mengena dengan biologi kita. Jadi bila kita sembahyang dengan khusyuk, bila kita zikir dengan khusyuk, dengan penuh kata orang, bila kita cakap dengan Allah tu penuh adab, cakap dengan Allah dengan sungguh-sungguh, berbeza dengan kita cakap macam gini, cakap sembang-sembang gini, kata orang Indonesia ngopi-ngopi gini, berbeza. Kalau cakap dengan Allah tak boleh cakap macam gitulah. Jadi kita tengok cara kita bercakap, cara kita, lensa yang kita gunakan, ini semua merupakan faktor-faktor yang kita kadang-kadang terlepas pandang dari segi usaha kita untuk mendekati generasi ataupun orang-orang yang kita rasa susahlah nak terima, pasal apa mereka datang daripada latar belakang berbeza. Cuma saya nak buat keputusan lah pasal masa singkat, saya nak buat kesimpulan ini dah kira yang keempat, pusingan yang keempat. Dalam usaha kita, kalaulah dalam usaha kita nak membantu meningkatkan kesihatan kita, kesihatan jasmani, kesihatan rohani, kesihatan akli, ini tiga-tiga penting. Dalam Islam, kalau kita tengok maqasid syariah, kita disuruh jaga din agama kita, jaga nafs, jaga life kita, nyawa kita, jaga akal kita, ni semua mesti nak jaga. Is mental health, is maqasid syariah. Suka tak suka, nak tak nak, tak boleh nak ikutkan perasaan. Kata pepatah Melayu, ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut nafsu lesu, ikut akal kekal. Wallahualam. Jadi kita tak boleh lah nak ikutkan perasaan kita, nak ikut emosi yang negatif. Kalau ikut emosi yang positif tak apa. Jadi kalau Islam, iman, paksi agama Islam tu ialah iman, saya nak meringkaskan lah paksi kesihatan kita ni, kesihatan sepadu, kesihatan holistik yang kita bincang malam ni, paksinya ialah saya nak gunakan akronim paksi, PAKSI, paksi. Apa yang P pertama tu, kita mesti bersifat positif lah. Dalam hidup ni, kita boleh tengok apa je. Kata Tuhan bilang, Tuhan pernah berfirman ni dalam I am what you think I am. Apa yang kau fikir aku, itulah. Kalau saya Ar-Rahman lah. Kalau saya Zalim, I am what you think I am. Jadi dalam hidup kita tak boleh begitu negatif. We must be proactive. Cannot see half cup full or half cup empty. Ni konsep be positive. Kalau kita positif, tak sangka buruk dengan orang, tak sangka buruk dengan Tuhan, tak sangka buruk dengan segala-galanya. Hati kita bersih, jiwa kita bersih, pemikiran bersih, tutur kata kita bersih. Alhamdulillah. Ada kesinambungan, ada kongruensi di situ. Itu yang penting. Yang kedua, saya rasa PA, aktif. We have to be active lah. Kita tak boleh lemah, longlai, lesu, letih. Ni semua konsep arwah. Saya pernah juga belajar dengan
Dr. Fadilah Kamsan, kadang-kadang dia pun cakap kita ada banyak L. Ini semua kita mesti nak pastikan L yang negatif ni, lemah, lesu, longlai, lepak ni semua mesti nak dibuang. Jadi we must be active in everything. You know, our mind must be active, physical must be active, spiritual kita mesti aktif. InsyaAllah kalau kita aktif, ditambahkan dengan jadi kita tak campur lah dengan orang yang toksik. Jadi pergaulan kita pun mesti penting juga. Kita mesti pastikan pergaulan kita dengan orang yang positif dan kita pun bersifat aktif. Yang ketiga, yang K tu K, PA, lepas tu K. Saya rasa yang penting pada saya kompas. Kita dalam hidup ni mesti ada kompas. Kalau tak kompas pun kiblat. Apa kiblat kita? Kalau kompas kita betul, kiblat kita betul, hala tuju kita, destinasi kita betul, insyaAllah wawasan kita semua betul, insyaAllah kita tak akan, kalau kita tersesat sikit, kalau kita dah ada macam kita naik kereta api track kita dah ada, dah betul, kita dah tahu nak mana nak menuju, kadang-kadang kita tersesat sikit, kita balik ke pangkal jalan. Jadi K tu ialah tentang kompas dan kiblat kita. Kita pastikan insyaAllah kalau ada, alhamdulillah kita orang Islam dah ada, peganglah kuat-kuat. Kita disuruh pegang dengan kuat. Lepas tu yang keempat ialah sabar. Sabar tu memanglah tadi kata Ustaz Rahimi dah bilang tadi tu 83 kali mention kerana saya pun dulu masa muda-muda tak tahu apa istilah sabar. Bila kita dah beranak 5, dah beranak 6, 9 bulan 10 hari dalam kandungan, nak menyusukan, nak membesarkan, nak jadikan diorang manusia, dengan kita bekerja sebagai seorang pendidik, guru dan sebagainya, kaunselor, kalau kita tak sabar tak boleh, memang tak boleh hidup. Jadi sabar ni betul. Senang orang cakap sabarlah, tapi macam mana kita nak memahami konsep istilah sabar? Ada satu sesi untuk sabar je kita mesti nak bincangkan supaya kita dapat mengupas dengan lebih mendalam. Dan kemudian akhir sekali ialah istiqamah. Dalam kehidupan kita ni, kalau kita lekas putus asa, lekas apa ni kata orang, kita mudah kalau kita mudah apa ni maaf asal bila kita rasa give up aja, nak give up, kita jangan quit, kita teruskan, insyaAllah. Istiqamah penting. Wallahualam. Alhamdulillah tuan-tuan. Punya usahanya doktor nak menyampaikan ilmu tuan-tuan, sampai terbatuk-batuk, kesian tuan-tuan perempuan. Ialah nak menyampaikan, nak bagi orang faham, nak bagi orang tuan-tuan mendalami, nak bagi orang menginsafi. Tuan-tuan, bukannya mudah tuan-tuan, bukannya mudah. Dr. Rahimi pun lebih faham lagi sebagai pensyarah, kan Dr. Bibi pun sebagai pendidik dan sebagai tuan-tuan dan puan, sebagai social worker, nak meyakinkan orang sesuatu yang baik itu bukan mudah. Begitu juga pada malam ini tuan-tuan. Dia nak menerangkan sesuatu tuan-tuan. Bersungguh-sungguh tuan-tuan tengok kesungguhan Dr. Rahimi, kesungguhan Dr. Bibi nak menerangkannya tuan-tuan. Satu-satu yang sangat murni dalam hidup ini, yang kita nak gunakan insya-Allah sebagai kompas dalam hidup kita tuan-tuan dan puan untuk menghadapi COVID-19, lockdown dan sebagainya yang telah mengancam kehidupan kita hampir 2 tahun sekarang dah tuan-tuan dan puan. Nampaknya semakin genting. Kita tak tahu di mana penghujungnya. Hanya kita Allah dapat menentukan, dan kita ingat apa yang ditentukan oleh Allah itulah yang terbaik agaknya untuk kita dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan jadi alhamdulillah kita dah dengar daripada Dr. Bibi tadi. Sangat cantik tuan-tuan akronimnya. Paksi, positif, A itu aktif, K itu kompas atau kiblat, S itu sabar. Tuan-tuan dan puan 83 kali sabar dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Dr. Rahimi tadi. Kemudian tu I ialah istiqamah. Kalau ini ada tuan-tuan, ini ada, masya-Allah tuan-tuan dan puan. Inilah muslim sejati, inilah mukmin sejati. Dan tuan-tuan letak di mana pun. Kalau tuan-tuan ada paksi ni, letak di mana? Letak di laut, dia jadi pulau tuan-tuan dan puan. Letak di mana pun insya-Allah dia akan hidup. Tak kisah zaman mana, tak kisah zaman teknologi mana, tak kisah zaman kehebatan macam mana manusia menawan space misalnya, outer space, tuan-tuan, yang ini masih relevan untuk kita. Untuk hari ini relevan, zaman Nabi relevan, zaman sekarang relevan, zaman kiamat nanti pun relevan tuan-tuan kalau kita amalkan ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, minggu depan kita berjumpa lagi. Sebelum itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya tengok alhamdulillah tentang mental health ini tuan-tuan dan puan
Saya memang, kenapa saya memilih tajuk ni malam ni tuan-tuan, setelah saya discuss dengan kawan-kawan, bila saya tengok Dr. Bibi memang terlibat secara langsung mengendalikan tuan-tuan online juga bersama dengan 2 orang yang lain tuan-tuan, membincangkan tentang mental health ni tuan-tuan. Jadi saya fikir, ini relevan ni, sangat-sangat relevan dalam konteks sekarang ini tuan-tuan, insya-Allah. Saya harap pembincangan ini telah memberi manfaat kepada tuan-tuan, telah memberi manfaat kepada saya. Apa pun tuan-tuan, apa pun tuan-tuan, kita kembali kepada agama Allah. Kita kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kalau kita baca dalam Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau misalnya ada tuan-tuan dan puan, sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu ada kemudahannya. Sesungguhnya kesukaran itu disertai dengan kemudahan. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan bersama-sama mengharunginya, gelombang-gelombang riak-riak dalam hidup ni, gelombang-gelombang dalam hidup ni, apapun tuan-tuan dan puan, sebagai seorang Muslim, we are always on the top. We are always on top, tuan-tuan. Kita di atas, tuan-tuan. Kita di atas. Muslim. Al-Islamu ya'lu wa la yula alaihi. Agama Islam yang terbaik. Tidak ada yang mendapat menandingi Islam. Dengan sendirinya, umat Islam kalau ikut paksi ni tadi, tuan-tuan, akan menjadi umat yang terbaik dan terus akan menjadi umat yang terbaik. Sampai akhir zaman nanti, tuan-tuan. InsyaAllah. Cukup setakat itu. InsyaAllah, tuan-tuan, kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan, hari yang sama, malam yang sama, pukul 9.15, tuan-tuan. Bertemu lagi dengan Dr. Bibi, bertemu lagi dengan Dr. Rahimi. Sebelum itu tuan-tuan, kita ucapkan terima kasih lagi kepada semua. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.